Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Tambah-tambah bangun awal, boleh bangun qiyamul lail, tahajud, taubat dan sebagainya. Ini tanda kemuncak bagi hamba yang bersyukur. Kalau boleh setiap pagi paling lewat tu setengah jam sebelum azan kita dah ada atas jadah, bukan baru bangun. Setengah jam sebelum azan bukan baru bangun, dah ada atas jadah. Pasal Nabi sebut tuan-tuan kan, masyhur kan kisah ni. Bila mana Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, kenapa perlu bangun malam, solat lama-lama sampai bengkak tumit, bengkak betis. Berdiri lama, baca panjang, bengkak tumit. Tok Guana dia kata hadis tu Imam Bukhari tulis bukan bengkak tumit. Tumit Nabi pecah. Tumit Nabi pecah kerana berdiri lama. Tiap-tiap malam. Nabi tak miss. Pasal bagi Rasul, qiyamul lail adalah wajib. Mujur tak wajib kita kan? Kalau kita ni qiyamul lail wajib, berterabu kapi tuan-tuan. Betul. Mujur yang tu sunat. Oh, sunat pun boleh sebut mujur juga. Kan? Rugi lah tak dapat. Maka kata Nabi SAW, afa akunu abadan syakura. Tak bolehkah aku nak jadi hamba yang syukur, berterima kasih dengan Tuhan aku? Qiyamul lail ni kemuncak melahirkan tanda syukur kita pada Allah. Kenapa tuan-tuan? Doa di 1/3 malam yang akhir ni, Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada doa yang terhebatlah melainkan 1/3 malam yang akhir. Kerana doa tadi bukan malaikat yang ambil, Allah sendiri yang ambil. Allah sendiri ambil tahu doa tu. Dalam hadis Qudsi riwayat Imam Muslim, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Allah, Nabi kata, hadis Qudsi ni poin dia tu daripada Allah lah, lafaz daripada Nabi. Nabi kata Allah turun ke langit dunia ni fi kulli lailatin, pada tiap-tiap malam. Hina yabqa sulusul lailil akhir, waktu berbaki 1/3 malam yang akhir. Ujung.
1/3 malam yang akhir. Kita ambil dah pukul 3 ke atas. Sampai pukul hatta matla'il fajr, sampai masuk waktu subuh. Sampai azan subuh, maka habislah yang dikira waktu terbaik 1/3 malam akhir tadi tu. Masjid ni buat azan 2 kali tak? Azan 2 kali. Sebelum subuh. Ada buat? Buat Ustaz? Tak dengar? Macam kahwin 3 pula. Macam Piramli. Kalau boleh biar tiap-tiap pagi Ana bagi cadangan je. Yang nak buatnya tuan-tuan. Bagi cadangan kat Tuk Bila Baru. Tuk Bila Baru satu bulan. Oh, ada Tuk Bila Baru dah. Kan? Gili-gili lah. Bagilah intensif sikit. Dah pukul 5 dia kena datang dah masjid. Sejam sebelum. Tuan-tuan, insya-Allah kalau buat 2 kali azan 1 jam sebelum untuk tahajud, ana rasa kehadiran subuh tadi ana duduk belakang sekali. Malu nak sebut. Belakang sekali penceramah pagi ni. Patut duduk depan sekali kan. 4. Soh keempat. Kalau azan 2 kali, rasa ana boleh rapat ke pagar muslimat tu. Betul kan? Betul. Ada satu tempat, banyak tempat, tapi yang nak pergi kuliah subuh, azannya 2 kali tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Double kehadiran. Untuk kejut orang tahajud. Boleh faham pahala dah sangat-sangat besar tuan-tuan. Kenapa? Kerana orang yang bangun waktu tu, doa dia Allah sendiri yang ambil. Ya Allah, ya Tuhan. Tanpa perantaraan malaikat. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Allah sendiri turun ke langit dunia pada tiap-tiap malam di waktu berbaki 1/3 malam yang akhir. Lalu Allah sebut kat Nabi, hal min da'in. Ada tak orang yang berdoa waktu tu? Fastajaba lahu. Kata Allah, aku sendiri nak mustajabkan doa dia. Lagi, hal min sa'il. Adakah orang yang meminta-minta? Aku nak tunaikan permintaan dia, kata Allah. Hal min mustaghfirin, adakah orang mohon ampun? Faghfiralahu, aku nak ampun segala dosa-dosa dia. Ni hebat doa 1/3 malam yang akhir, insya-Allah. Nak bangun waktu tu ada tip, bukan hadis, tip. Petua. Bukan hadis. Jangan tulis hadis pula. Yang nak tidur, sunnah Nabi tu dah tentu dah. Berwudu, berwudu, tidur pada lambung kanan ataupun tidur macam mayat. 3 kali Al-Ikhlas, ayat kursi, doa tidur, selawat kat Nabi. Maafkan semua orang yang ada urusan dengan kita. Maafkan. Biar dia tak minta maaf pun. Maafkan semua orang. Kita mengharapkan yang kita ada salah orang pun akan maafkan kita. Lepas tu, mengerah, nak mengerah. Macam-macam bunyi tak apa. Dah tidur kan. Mana boleh kontrol betul. Yang Piramli macam trompet pada. Piramli punya tu kan, bujang lapuk. Lantak, dah tidur tak berdosa tu kan. Mengerah pergi ke mana pun. Kan. Itu sunnah lah. Kan. Payah lelap. Macam mana nak bagi senang lelap?
Susahlah, pusing kanan. Nampak dinding, pusing kiri. Orang tua ni lagi. Bini kita lah tu. Kan? Yang tu susah nak tidur tu muka sama. Cari muka lain pula. Tak berani masalah dia tuan-tuan. Melawak muslimat dah. Muslimat blacklist terus tuan-tuan. Tuan-tuan macam mana nak bagi senang lelak? Kalau susah lelak nak bagi senang lelak? Macam mana? Baca kitab nak kena buka lampu. Orang tua ni lagi marah. Dia nak tidur kita buka lampu. Hampir tepat. Baca Quran yang kita hafal. Yang kita hafal, apa-apa surah kita hafal baca. Dan dah lelap tuan-tuan. Betul. Bukan tujuan tu, niat nak bagi tidur. Syaitan akan suruh tidur terus tuan-tuan. Pasal baca Quran. Tapi tak apa lah. Bukan kita berkolaborasi dengan syaitan. Tapi biar kita tidur tu, mulut kita akhir Al-Quran. Niat begitu. Baca. Dandan lena tuan-tuan. Betul. Tuan-tuan tak percaya buka sekarang. Sujud syukur terus tuan-tuan. Buka Quran ni dandan menguat. Syaitan. Tapi tak apa, dah payah tidur lah baca. Al-Mulk tak ada habis kan. Tak sampai 10 ayat. Keras terus lena. Syaitan tak bagi. Tak apalah. Janji mulut kita. Zikrullah. Boleh faham tak? Dah memang malam kita nak tidur. Memang malam Allah jadikan. Waja'alna laila libasa. Malam tu pakaian tidur. Baik. So boleh naik insya-Allah tuan-tuan. Set. Pukul 5 je jaga. Terus ke bilik air. Mandi, bersugi, wuduk, solat. Paling kurang 2 pun tak apalah. 2 pun tak apa. Nabi tak kurang dari 11. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kita 2 pun tak apalah. Tak ada masalah. Kita bukan Nabi kan. Tapi ana pernah jumpa seorang Nabi. Wallahi. Ana pernah jumpa seorang Nabi. Ada pilihan raya keberapanya, nama dia Nabi. Muhammad Nabi, calon bebas. Ayah dia bagi nama dia Muhammad Nabi. Main-main tuan-tuan. Gombak-gombak. Calon bebas. Anda tengok pilihan raya lepas kan pilihan raya sebelum tu. Muhammad Nabi. Main-main tuan-tuan. Dia tak ada wahyu lah. Nama dia Muhammad Nabi. Okey? InsyaAllah boleh nah. Anda cadangkan tuan-tuan buat azan 2 kali. Kita sekitar kita ni boleh kita 100% Muslim kan? Tak ada masalah tuan-tuan. Tak ada masalah. Dia biasa kena minta kelulusan daripada jabat agama kan Ustaz kan? Kena minta. Jabat agama tak lulus apa. Keliling kita Muslim semua. Buat tuan-tuan buat. Oh ya Allah ya Tuhan. Muazzin tahu muazzin Tok Bilal. Tukang bang, tukang azan ni tuan-tuan. Padang Mahsyar. Okey, nombor 1 lah. Lepas ni berebut jadi Tok Bilal lah tuan-tuan. Berapa ramai orang yang datang masjid kerana asbab panggilan dia. Boleh faham ni? Pahala semua orang tu dia dapat. Tanpa kurang pahala orang yang datang. Wah cakap lu. Power tak dia? Tuan-tuan, ni. Jangan pandang dia lekeh tuan-tuan. Maknanya, dialah paling kaya tiap-tiap waktu solat. Dia paling kaya tiap-tiap waktu solat, Tok Bilal. Jumaat berapa ratus orang. Tiap-tiap 5 waktu berapa ratus orang. Mereka tu dikejutkan dengan suara dia lalu datang. Semua yang datang tu pahala semua orang tu dia dapat. Tanpa orang tu juga dapat pahala tanpa kurang. Kita dapat pahala, kita aja betul-betul. Kita semua ni 100 orang 100 dia dapat. Pahala dia lagi. Kita dapat pahala kita aja. Dia pahala kita pun dia dapat. Tuan-tuan. Sebab tu Padang Mahsyar Nabi kata, Padang Mahsyar Nabi kata, muazzin ni leher dia panjang. Leher dia panjang. Kalau manusia sekarang leher panjang, uduh kan?
Mana lawa, betul tak betul? Tapi apa maksud Nabi? Tempatnya tertinggi. Ulama kata salah satu tafsir hadis itu tempatnya tertinggi. Yang kedua, kan macam-macam riwayat tentang peluh. Dia sikit pun tak terjejas. Dia tinggi. Ini muazzin, tuan-tuan. Allahu Akbar. Boleh nah? Tuan-tuan cubalah mesyuarat tengok buat azan 2 kali insya-Allah. Anak tak datanglah, anak Teluk Gadung. Boleh? Okey. Tadi tu muqaddimah ni baru nak start ni. Jangan ke mana-mana, nasi dah ada. Oh, dah hidang siap oh. Okey, kita baca doa makan. Dah siap hidang dah tu. Baik tuan-tuan. Pagi ni nak ambil satu perkara yang sangat penting. Yang boleh menyatukan kita semua. Tapi payah. Benda mudah tapi payah. Benda mudah tapi susah. Nak bersatu mudah tak? Mudah. Tapi payah kan? Betul tak betul? Tuan-tuan, luruskan saf dalam solat. Lurus saf je Ustaz. Lurus saf dalam solat. Boleh? Tak kurang 20 hadis bab ni saja. Nampak tak? Benda ni penting, tak kurang 20 hadis Nabi cerita bab lurus solat. Penekanan Rasulullah bab lurus solat tak kurang 20 hadis. Dia tak baca lah semua. Zuhur kita kan. Nasi lemak pun jadi basi. Itu lebih lagi penting. Okey. Hal ini buka teropong. Hal ini didasarkan pada hadis Nu'man bin Bashir ataupun Nu'man bin Bashir. Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni dah berbentuk amaran dari Nabi. Tu dia. Amaran tuan-tuan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tusawunna sufufakum. Luruskan barisan, jangan celaru. Jangan tumit seorang depan, tumit seorang belakang. La tusawunna sufufakum au la yukhallifannallahu baina wujuhikum. Kalau tumit kamu selisih-selisih, tak lurus, Allah jadi wajah kamu juga selisih-selisih antara kamu. Bahaya tak? Faham? Muka kita pakat tak ngam belaka tuan-tuan. Hang tengok aku meluat, aku tengok hang nak marah. Hang tengok aku tak senyum, aku tengok hang gigit bibir. Jauh lagi nak bagi salam. Nampak tak? Hilang, ulama kata, hilang satu keberkatan pasal tak bagi salam. Nak senyum tak mau. Muka jadi tak ngam. Yang nak marah jadi lagi benci. Hilang kasih sayang. Hilang kasih sayang. Dah selisih. Hilang kasih sayang. Hilang kemesraan. Hilang keakraban. Hilang semua. Mana punca? Saf solat. Boleh Puncanya saf solat tak jaga tuan-tuan. Allah. Sebab tu tuan-tuan, solat ni dia kunci segala-gala. Nak jadi baik, solat. Ada yang solat tak baik juga. Kita cerita ujung nanti. Boleh Tuan-tuan, betul. Sebab tu kan Allah jamin, Allah janji, inna solah tanha anil fahsya wal munkar. Betul tak betul? Solat ni boleh cegah perbuatan keji dan perbuatan buruk, perbuatan hina, perbuatan solat boleh cegah. Tapi kenapa ada yang solat mulut jahat? Ada yang solat Facebooknya kutuk orang. Ada yang solat dalam WhatsApp dia bergaduh dengan orang. Betul ke tak betul? Ada yang solat dengan anak bini dah garang.
Sampai dia balik isteri dia bagi tahu kat anak-anak. Tu, hari mau jadian dah balik. Hari mau jadian terus bini ibu tuan, garang. Nampak tak? Ada orang yang solat, panas baran. Jenis tak reti sabar. Ada betul? Nah. Ada yang solat tuan-tuan. Keluar masjid, balik solat, bawa kereta, bawa motor. Hilang. Betul tak? Ada yang solat je ni. Jumpa siapa-siapa pun buat bodoh, nak bagi salam pun tidak. Ada. Nampak tak? Solat dah tu, solat. Tapi kenapa solat tak boleh jaga dia? Solat tidak menjadikan dia lebih baik. Ujung itu je. Sebelum kita makan nasi lemak. Maka kata Nabi SAW, luruskan barisan kalian atau Allah akan buatkan wajah kalian saling berselisih. Nampak? Boleh nah? Kita akan sayang menyayangi isteri anak-anak kita, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, keluarga dekat ke jauh, kita akan jadi sayang. Kita akan jadi orang yang menghubung silaturahim. Man salahu saffan salahullah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Atau kama qala Nabi SAW. Siapa sambung saf, maka Allah sambung hubungan kita dengan dia. Siapa putus saf, putuslah hubungan kita dengan Allah. Mari semayang tak? Mari masjid, mari solat. Tapi hubungan dia putus dengan Allah. Itu yang jadi tak elok tu. Dia jauh. Imam Ibn Qayyim sebut tuan-tuan, orang yang solat tapi dia tak jaga kualiti solat, dia akan lebih jauh dengan Allah. Bukan lebih dekat. Imam Ibn Qayyim sebut tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, dalam lafaz Imam Muslim, tuan-tuan tengok betapa seriusnya Nabi dalam meluruskan saf. Betapa seriusnya Nabi dalam meluruskan saf. Rasulullah SAW pernah meluruskan barisan kami seakan-akan beliau meluruskan barisan itu dengan anak panah. Maksud, bukanlah Nabi jolok perut dengan anak panah. Tapi, Nabi luruskan macam guna anak panah tu seolah-olah pembaris. Nampak tak? Kita tak ada lagi lah tuan-tuan untuk imam buat lagu tu, betul? Okey, saf, tak imam kata, tak imam bawa pembaris, letak kat bahu bagi straight. Tak ada tuan-tuan. Letak kat tumit bagi straight, tak ada. Nabi buat. Nampak tak? Cuma kalau buat apa ni tuan-tuan, tak lekat dah tahun lepas betul imam tu. Contoh tuan-tuan, Nabi seolah-olah begitu kata para sahabat. Okey, dah lurus semua, baru Nabi SAW angkat takbir. Tuan-tuan, ada satu tempat, bukan Bukit Kapar, kan? Tu imam ni, dia datang, dia parking cantik, dia bentang redak dia atas jadah, dia berkata, Allahu Akbar. Makmum tak mana hala lagi tuan-tuan, berterabur lagi makmum. Ada belakang seorang tukang kamat, itulah. Hak lain duk berjalan, duk berbetul, dia angkat takbir dah. Bukan masjid lah, surau-surau. Ini cerita betul tuan-tuan. Ini cerita betul. Nabi dah clear semua, baru Nabi angkat takbir. Tiba-tiba, dah lurus Nabi nak angkat takbir, ada seorang baru masuk, tak betul saf dia. Nabi tangguh takbir tu ihram. Tu seriusnya Nabi dalam bab ni. Nabi tangguh takbiratul ihram, lalu Nabi kata, ibadallah, hei hamba Allah, hei manusia, hei si fulan, kata Nabi SAW, la tusawwunna sufufakum, jangan kamu selisih saf kamu, lurus elok-elok, aw la yukhallifannallaha baina wujuhikum, kalau tidak Allah jadikan wajah-wajah kamu tak ngam. Nabi nak satukan sahabat, sini tempat dia. Wajah manis, wajah suka senyum, wajah akan bagi salam, ni tempat dia. Boleh faham tak? Itu tadi kata nak bersatu, tapi payah.
Benda mudah tapi payah. Betul tak betul? Sebelum angkat takbir, kita tengok tak tumit kita dengan tumit sebelah. Itu maksud dia. Tak payahlah bagi Tok Imam cek satu-satu. Boleh faham tak? Kita tengok kiri kanan. Ambil dari mana? Orang yang paling tengah, yang betul belakang imam. Kiri kanan follow dia. Kiri kanan follow dia. Yang mari belah ni, tengok belah kanan. Yang mari belah tu, tengok belah kiri. Boleh faham tak? Bukanlah 100% tepat. Mata kasar nampak lurus. Okey lah. Mata kasar nampak lurus. Betul? Janganlah zuhur kau masing-masing bawa pembaris pula. Kan? Mata kasar nampak lebih kurang lurus. Betul dah tu. Okey. Semua hari ni masjid surau kita ada line. Betul? Apa masalah? Tak mau ikut. Nampak tak? Benda dah ada tapi tak mau ikut. Kan ada setengah tempat dia tampal kat dinding ni kan. Luruskan saf. Siapa pernah baca? Dia bukan masalah tumit tetapi masalah hati. Hati. Masalah hati tuan-tuan. Betul. Ni hadis ni sebelah. Tadi masalah muka, payah senyum, payah bagi salam, payah bertegur siapa. Yang kedua kata Nabi tuan-tuan, kita baca hadis lain. Lepas tu kita jumpa yang tak apa. Boleh tuan-tuan? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis solah. Satu, dia ada 3 lafaz tuan-tuan. Pertama kata Nabi SAW, luruskan barisan kalian kerana pelurusan barisan termasuk menegakkan solat. Mafhum mukhallafah, kalau tak lurus, kita bukan lagi mendirikan solat. Nampak tak? Kita bukan lagi mendirikan, belum lagi solat, itu maksud dia. Sebab tu Nabi cek betul-betul, baru angkat takbir. Boleh Praktikal lepas ni insya-Allah. Zuhur lah zuhur. Kita tak payahlah buat praktikal. Kan? Insya-Allah tuan-tuan. Dalam lafaz Imam Muslim sebut apa dia? Min tamamin solah. Kesempurnaan solat. Mana maksud sebalik? Solat belum sempurna. Tadi solat belum didirikan, yang ni solat belum sempurna. Dan lafaz yang ketiga, min husni solah, dalam kecantikan solat. Maka solat kita tak cantik. Orang Kedah kata huduh piang. Orang Kedah kata huduh piang. Huduh piang tu maksudnya memang paling huduh. Huduh piang. Ada orang Kedah ni? Betul? Lentah. Huduh piang. Huduh piang tu tak ada adalah huduh. Kalau Kelantan huduh bangnya. Jawa sebut apa? Komplu. Ambil kau. Terkeluar Jawa nak bagi ni satu. Komplu. Tak dengar. Tak boleh sebut, takut balaroh terlain. Makhraj tu tak kena, makhraj tak kena. Makhraj tak kena, lari makna tuan-tuan. Huduh piang tu. Barang huduh piang ni kalau bahasa orang Kedah, dia ada taukid pula. Hampir tauk buang lah. Ada. Hampir tauk buang. Dia suruh tauk, buang. 2 kali buang tuan-tuan. Tauk tu buang dah, buang pula. 2 kali buang. Boleh faham tak? Mana tak guna langsung, hampir tauk buang, huduh piang. Tuan-tuan, Guru Ana dia kata, jangan sampai Allah tak pandang solat kita. Solat tak? Dari sudut kefarduan, okey gugur. Kita dah buat. Boleh faham tak? Kita tak ada dosa, kita dah buat. Dosa tak solat, selamat, kita dah buat. Tapi Allah tak layan solat kita. Kenapa? Dia kata berlambak lagi tempat-tempat, ribu tempat lagi, ribu masjid lagi, yang solat dia sah, dia cantik. Faham tak faham? Tuan-tuan,
Ana bagi kat tuan-tuan seorang selai kertas lukisan. Ana suruh tuan-tuan lukis kambing. Ha. Ana suruh tuan-tuan lukis kambing. Kertas lukisan yang sama, watercolor yang sama ana bagi. Seorang satu. Pukul 7. Pukul 8 ana collect. Pukul 8 ana collect semua. Ada yang rupa kambing, ada yang rupa lembu, ada yang rupa zirafah, ada yang rupa kucing. Macam-macam rupa kambing keluar kan. Tak tahulah kambing jenis apa. Kan? Yang minta ni Tuanku Sultan minta. Berita Majid Bukit Kapal lukis kambing untuk beta. Agak-agak tuan-tuan, Ana nak bawa yang lukisan macam mana nak bagi kat tuanku. Faham? Faham Mesti yang tercantik, terbaik. Betul tak betul? Yang huduh piang? Itu tuan-tuan. Itu maksud Tok Guru Ana. Dia kata jangan sampai Allah tak pandang solat kita. Pasal yang lain berlambak lagi yang kualiti lebih baik. Yang tu dululah malaikat bawa. Yang tu dulu malaikat bawa. Jelas? Clear InsyaAllah. Terus. Al-Alamah Muhammad bin Saleh Utsaimin, walaupun dari sudut fiqahnya kita tak ikut dia. Kan? Tapi ini bukan komen-komen orang ni tuan-tuan. Mufti Saudi. Dia kata apa? Pendapat yang paling rajih. Maknanya bukan pendapat dia seorang. Pendapat ulama-ulama mutabar yang lain. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini dia kata meluruskan saf adalah fardu, tidak lurus saf berdosa. Macam mana malaikat nak naik jemput Allah? Nak naik sekalian dosa? Faham tak faham? Boleh nak? Insya. Jaga betul-betul. Terus anda mata subhanahu ta'ala. Kata Nabi SAW dalam meluruskan saf, aqimu sufufakum wa tarassu, luruskan saf dan rapatkan. Wa tarassu, Nabi terapatkan saf. Bukan semata-mata lurus, tapi kena rapat. Boleh? Rapat tu pula tara mana tuan-tuan? Ini banyak hadis yang berulang-ulang. Kita baca dulu ni sebelum kita masuk hadis bab rapat saf. Boleh tak? Kata Nabi SAW, ni. Istau wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan saf, jangan selisih. Kalau tidak hati-hati kamu juga akan berselisih. Tadi muka, ini hati, lagi berat. Hati berselisih, hati tak ngam, payah nak jadi baik. Orang tegur payah, orang ajak buat baik pun payah. Orang nasihat pun payah. Dia pegang pendapat dia, dia pakat duk keras situ tuan-tuan. Boleh faham tak? Tuan-tuan, cuba imagine. Kan? Cuba bayang tuan-tuan. Kalau yang dah datang masjid, yang solat berjemaah, hati tak ngam. Yang tak datang, yang tak solat, hak ni hak paling ramai betul. Setuju tak yang tak solat lagi ramai? Yang tak datang pun ramai. Sebab tu yang berpecah lebih ramai dari yang bersatu. Nampak tak nampak? Nampak ke tak? Yang ikut hati masing-masing lebih ramai daripada yang ikut Quran. Ni Nabi kata hati kamu berpecah kerana kamu tidak bersama, tidak bersatu pada saf solat. Tuan-tuan nak tahu tak berapa ramai yang berpecah? Qaryah kita ni, Bukit Kapar ni, macam anak pun duduk sini juga kan. Qaryah kita Bukit Kapar ni tuan-tuan,
Ada berapa masjid? 2 masjid. Okey, sekitar ni masjid lagi satu berapa kilometer? Agak-agak lah, agak-agak. Tak payahlah duduk melengung sangat. 2 kilo? Ustaz? Lebih kurang, plus minus 2 kilo daripada sini. Tak? Kira azan bersahutan lah tu, pasal kita tak ada bangunan tinggi boleh dengar. Satu panggilan sahaja. Tak ada 2, tak ada 3 panggilan. Betul tak betul? Satu panggilan. Hayya ala solah. Payah nak datang bersatu di sini. Betul? Hayya ala solah. Kalau maghrib, dia ke pasar malam. Kalau budak-budak muda, dia di gelanggang futsal. Dia lepak di kedai kopi. Hak tua pun ada kedai kopi. Betul tak betul? Dia buat keras di rumah, buat tak dengar. Yang ni urusan dia, ni urusan dia, yang ni urusan dia. Semua payah nak letak hati dia di sini dengan satu panggilan. Faham tak faham? Kita tak boleh nak bersatu dengan satu laungan azan. Walaupun rumah dia tepi pagar masjid. Allahu akbar walillahil hamd. Sebab tu kita ajak benda baik, orang tolak. Pasal panggilan ni pun dia tak sambut. Ajak duduk dengan Quran, ajak duduk dengan Islam, dia tak mau. Ni Islam panggil pun dia tak datang. Faham ke tak? Yang ni Islam duk panggil 5 kali sehari pun dia tak datang. Nanti ya dulu. Boleh faham tak? Boleh? Ini cuti kan? Tuan-tuan. Okey jelas Payah nak bersatu. Hati tu berkecamuk. 100 berumah, 100 perangai, 100 PL, 100 sikap, 100 akhlak. Pasal apa? Dia tak mau nak tundukkan hati dan nafsu dia dengan panggilan ni. Tuan-tuan nak tahu tak? Nak tahu tak hati kita berkecamuk ni macam mana? Tuan-tuan, itu last. Kita baca lagi satu hadis. Nabi SAW sebut, aqimu sufufa wa hazu bainal manakib wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatil lisyaitan wa man wasalla saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Luruskan barisan, sejajarkan, luruskan bahu kamu. Rapatkan ruang. Ruang jangan bagi ada. Lembutkan sentuhan. Sedap bahasa Nabi kan? Bahasa Nabi Masya Allah. Jawami al-kalim tuan-tuan. Lembutkan sentuhan. Maksudnya bahu kaki-kaki. Dalam hadis lain, sahabat kata, kami ni lurus, rapat. Tahap mana tuan-tuan? Paha jumpa paha, lutut jumpa lutut, bahu jumpa bahu. Maknanya rapat betul. Kita tak apalah tuan-tuan. Kawan tu kurus, pinggang tak jumpa. Kan? Jumpa bahu, jumpa kaki, okey tu. Jadi rapat. Kadang-kadang kita perapat, kena kaki dia, dia pun tarik. Betul tak betul? Kan? Dia pun tarik. Kan? Kita rapat, dia tarik. Kita rapat dia. Tengok sebelah. Boleh masuk lagi seorang. Baru ada akal. Baru kita tahu, punya seorang lagi boleh masuk. Betul ke tak betul? Kadang-kadang 2 orang. Seorang masuk enjak-enjak. Lega elak. Bukannya sesak nafas pun. Lega. Kawan tu masuk ujungnya berenjak-enjak. Boleh masuk rupanya. Ini perangai kita. Sejengkal. Kaki tak bersentuh. Betul tak betul? Tolong juga jangan buat perangai buruk ni tuan-tuan. Nabi kata, aku nampak dari belakang aku. Setan masuk celah-celah kamu, kata Nabi. Yang ni pun setan masuk, yang kat luar. Boleh faham tak? Ini tempat paling selamat, paling baik, solat. Boleh InsyaAllah. Nabi kata, aku nampak
Setan yang tak sempat tumbuh ekor, maknanya setan belum akil balik lagi lah. Setan tua tak muat masuk, dia suruh setan anak dia masuk. Nabi sebut setan yang tak sempat tumbuh ekor. Setan kecil-kecil, dia sumbat suruh masuk juga. InsyaAllah. Faham elok lah tuan-tuan. Buat. InsyaAllah tuan-tuan. Okey, last. Sebelum kita baca doa makan. Tuan-tuan. Kita semua orang Lembah Kelang ni memang confirm pernah solat di RNR. Pasal kita bergerak je highway. Betul-betul? Kita semua pernah solat di Musalla RNR. Macam mana rupa solat dalam tu tuan-tuan? Berkecamuk, betul tak betul? Macam semut tengah hurung gula, tuan-tuan percik air. Faham tak? Berterabur semut tu, betul tak betul? Macam itulah kita solat di Musalla RNR. Setuju? Seorang Johor Bahru, seorang Tumpat, seorang Seremban, seorang Danok, seorang Takbai, seorang Bekalang Kubur, seorang Bengkok. Betul ke tak betul? Faham maksudnya kan? Kenapa tak boleh didik hati kita bersatu, satu imam, yang lain semua jadi makmum, berjemaah. Sebab tu Islam berterabur tuan-tuan. Berpecah ni ya Allah Tuhan. Betul tak betul? Minta maaf lah dengan izin Ana sebut. Sekarang tak silap Ana, parti politik Melayu saja ada 10, betul? 10 pecah Melayu kan, parti politik. 10. Nak duduk sekali tak mau. Ini punca dia ini. Tak jaga solat. Tak jaga soft solat. Masing-masing, aku, ada nafsu, aku ada nafsu aku ada kerja aku ada urusan aku. Betul tak betul? Aku ada kehendak aku ada tujuan aku. Oh, ya Allah, ya Tuhan. Sebab tu kita masuk, nak berjalan pun susah, betul? Kan cross depan orang solat. Orang masjid takwa, nama masjid ni takwa. Masjid je lah takwa, orang tak tahu lagi. Mudah-mudahan takwa sungguhlah, amin. Tolong jangan buat perangai macam tu lepas ni, boleh? No, masuk solat seorang-seorang, no. Jangan. Perkara yang dimurkai oleh Nabi. Ambil wuduk, mustahil kita wuduk seorang-seorang, mesti ada orang lain. Betul tak betul? Lambai dia suruh dia iqamah, kita mari berjalan nyok-nyok main duduk depan sekali. Itulah tempat yang selalunya kosong. Betul tak betul? Ada orang ni tuan-tuan, dia ambil wuduk, dia masuk dewan solat, dia duduk rapat dinding kanan. Tak mau bagi orang ikut lah tu. Betul ke tak betul? Kan Ustaz kan? Dia duduk rapat dinding, tak mau bagi orang jadi makmum dia. Kita kata kat dia, ya ayuhal manqaridu wal manku ayun. Jangan cari surah mana, tak ada. Boleh faham tak? Dia duduk rapat dinding, tak bagi orang ikut. Pernah jumpa? Ada lagi, dia duduk belakang. Kalau kita jadi makmum, atas tangga lah kita. Betul ke tak betul? Tolong jangan buat perangai buruk begitu tuan-tuan. No, tak. Allah huduh perangai kita. Itu orang yang penting diri sendiri. Dia susah nak tolong orang, dia susah nak tanya khabar orang. Dia fikir dia je. Ni tuan-tuan, solat segala-gala tuan-tuan. Solat segala-gala. Orang lain tak dapat, janji aku dapat. Ada pada orang jenis macam tu. Ada orang pada jenis macam tu tuan-tuan. Boleh nak? So lepas ni tuan-tuan masuk, ya memang ada orang takkan kosong punya. Betul? Kalau dah ada yang berjemaah, tuan-tuan follow. Kalau belum ada, kita jadi makmum dia. Kalau tak ada solat, ambil yang tengah-tengah, jangan ambil yang tepi. Ataupun ambil yang paling depan. Kalau belakang-belakang, kalau kita ikut, takutkan jadi ramai belakang, orang dah tak boleh pergi ke depan, depan kosong. Tunggu dia habis. Kita naik mai depan sekali. Faham? Gitu tuan-tuan. Kalau boleh praktik ni semua, mudah-mudahan satu hari suasana solat di Malaysia indah pemandangan dia. Bukan lagi berkecamuk, berterabur macam semut kena percik air tadi. Boleh faham Jadi
Ajak dia jadi makmum, biar kita jadi imam, tak apa. La solata illa bil jamaah, kata Nabi SAW. Aku tak solat seorang-seorang. Nabi kata, aku tak solat seorang-seorang. Kita memang nak solat seorang-seorang. Ada yang dah ada jemaah, pun dia tak ikut, dia solat seorang-seorang juga. Ini lagi teruk. Betul tak betul? Tuan-tuan, kenapa jadi begitu? Kenapa jadi begitu? Dah ada jemaah. Tengok, ada juga dia solat seorang-seorang. Kenapa jadi begitu? Ataupun kita minta tolong dia kamat, dia kata, apa alasan dia? Kita ajak dia berjemaah, ni sama-sama musafir betul. Kita ajak dia berjemaah, dia tolak dengan baik, tapi apa alasan dia? Agak-agak tuan-tuan. Apa alasan dia? Kata tuan tak nak solat kat Renar. Kita ajak main jemaah. Dia jawab. Dia ada urusan, dia nak cepat, betul? Betul tak? Dia tak apa, sila saya ada urusan, saya nak cepat. Berhenti tadi apa tujuan? Nak solat, betul? Elok kita ajak, dia jawab apa? Nak cepat. Tuan-tuan, jawab jujur. Nak solat ke nak cepat? Faham maksudnya? Faham? Kita nak solat ke nak cepat? Seorang yang jawab nak solat. Faham tak maksudnya? Mereka tolak selalu, mereka kata mereka nak cepat, ada urusan. Tuan-tuan, berapa minit beza kalau berjemaah dengan seorang? Adakah lari sampai setengah jam? 2-3 minit je, betul? Ulama sebut, solat tu akan mudahkan urusan kita. Solat tu akan mudahkan urusan kita. Faham ni? Solat akan mudahkan urusan kita. Kita berhenti nak solat, tiba-tiba kita letak urusan kita lebih besar dari urusan kita dengan Allah. Boleh faham? Kita letak urusan kita lebih besar dari solat. Urusan kita lebih utama dari solat. Berhenti tadi nak solat dah, betul. Masuk dalam tu, setan kata urusan lebih utama. Talbisu iblis. Imam Ibn Qayyim kata, iblis ni nak gelincirkan kita cukup bijak. Buat tak solat? Buat, tak tinggal kita buat. Tapi kita letak kerja kita lebih utama daripada kefarduan kita pada Allah. Memang kita dah spend masa cantik, tapi dia kona juga ujung-ujung. Ujung-ujung dia kona, kita kata urusan lebih utama, maka solat kita tak nombor 2. Urusan letak di depan. Kita pun solat tadi, solat kerana nak cepat urusan kita, bukan nak cantik solat kita. Boleh faham tak ni? Sebab tu, tuan-tuan, berapa ramai orang solat, macam Nabi sebut, berapa ramai orang puasa, dia dapat lapar dahaga. Nampak tak? Berapa ramai orang bangun malam tahajud, dia dapat letih mengantuk. Berapa ramai orang solat, solat tak boleh jaga dia. Macam mana yang kata inna solah tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat kan jaga dia, tapi solat tak jaga dia. Pasal dia tak jaga solat. Tuan-tuan, semua orang makan, betul? Pagi sarapan, tengah hari lunch, malam dinner ke supper, tak kisahlah. Tapi dia jaga pemakanan dia jaga. Boleh faham tak? Pagi dia ambil telur rebus, telur separuh masak, campur madu, macam Piramli kan. Cerita madu 3 minat tengok, tapi tak ikut. Dia bagi celek mata sikit tuan-tuan. Dia tengok macam panggil dada dah. Kan? Pagi ni telur separuh masak dengan madu. Habatus sauda. Tengah hari ikan sekor, sayur, nasi sekian-sekian banyak, buah. Dia jaga pemakanan dia. Boleh faham tak? Ini si A. Si A jaga pemakanan dia.
Si B ni jaga je makan. Boleh faham ni? Si A ni jaga pemakanan dia, si B ni jaga je makan, jaga je makan. Dia kata doktor suruh jaga makan. Dia balik jaga je makan. Doktor pesan, Pak Cik jaga makan. Dia pun jaga je makan, jaga je makan. Kan? Tak salah dia lah kan? Salah doktor kot. Tuan-tuan, dia B ni bujur lalu melintang sapu. Pukul 1 pagi tu sup ekor. Sup gearbox tiap hari. Oh mampus tuan-tuan, gearbox tiap hari. Boleh faham tak? Kan? Cendol, santan, oi tiap hari. A dengan B, dua-dua makan. Makanan yang mana akan jaga tuan dia? A ke B? Faham tak? Ramai orang solat. Solat yang mana akan jaga tuan dia? Orang yang jaga kualiti solat dia. Solat tu akan jaga dia. Boleh faham? InsyaAllah. Sebab tu Nabi kata, min iqamati solah, las. Min iqamati solah. Saf kita lurus, saf kita rapat, termasuk dalam mendirikan solat. Apa maksud mendirikan solat? Quran pun sebut dengan kalimah yang sama, mendirikan solat. Dia bukan 10 minit ni yang kita nak. Yang kita nak berjam-jam lagi di luar, betul tak betul? 10 minit ni 27 ganjaran. Subuh macam qiyamul lail. Itu saja. Yang luar lagi banyak masa, betul tak betul? Macam mana hati kita terus dengan Allah, seolah-olah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah seolah kamu nampak Allah, kata Nabi. Seolah kamu nampak Allah. Maka di luar pun solat kita begitu, kita jaga macam kita nampak Allah. Sini kita mendirikan solat, maka di luar seolah-olah kita juga berada dalam solat macam kita tak putus hubungan dengan Allah. Maka kita ingat tu, solat tu prevent kita pada benda buruk, benda keji, benda mungkar. Boleh faham tak? Dalam solat bercakap tak berani. Dekat luar bercakap bukan-bukan pun tak berani. Aku menghadap Allah. Itu maksud dia. Boleh? Boleh tak? InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah silap, kelemahan ilmu nasri tuan. Ada soalan tak? Kalau ada lah, kalau ada. Kalau tak ada, macam nak makan. Tak ada nah? InsyaAllah. Yang baik semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah silap, kelemahan ilmu nasri tuan-tuan. Sebelum kita tutup dan kita baca doa makan, Ana nak buat kapsul minyak zaitun, penawar kolesterol nombor 1. Tak ada lain lah tuan-tuan. Kapsul minyak zaitun. Apa nama kata Allah? Min syajaratin mubarakatin, daripada pokok yang penuh keberkatan. Allah sebut pokok yang penuh barakah. La syarqiyah wala gharbiyah, yang tumbuhnya di bumi Syam. Tidak timur, tidak barat, Syam. Palestin, Syria, Lebanon, Jordan. Itu Syam dulu. Dan satu, kapsul habatus sauda, syifa kulli da'. Covid terbaik. Mak Saleh mengaku, kuman Covid kena habatus sauda, dia akan pecah berkecai. Makanilah tuan-tuan. Kalau kena Covid pun dia tidak akan melarat. Dengan izin Allah. Tuan-tuan, boleh nak? InsyaAllah. Dan madu tualang juga ada. Madu ni tuan-tuan buat balik, isteri tak marah. Madu ni tuan-tuan, Allah sebut apa dalam Quran, kita baca mafhum sudah lah. Allah kata, hei lebah, keluar kamu, ambil pokok dan bukit bukau. Ittakhudh minal jibal buyutan wa mimma syajara wa mimma yarsul. Ambil bukit-bukit, pokok-pokok sebagai kediaman kamu yang baru. Buat rumah kamu di situ. Kenapa baru tuan-tuan? Sebelum ni lebah duduk di mana? Ulama tafsir sebut sebelum ni lebah adalah binatang yang asal dari syurga. Sebab tu lebah tak ada tahi. Boleh? Lebah tak ada tahi. Kuli min kulli samarat. Makan daripada pokok-pokok, madu pokok. Madu bunga.
Fasluki subula rabbiki zululan. Kamu bergerak ke mana saja? Rabbiki zululan. Di bawah jagaan Tuhan kamu. Masya Allah. Waktu lebah tak makan benda kotor. Nampak tak? Lebah tak ingat benda kotor. Allah jaga. Dia hanya isap madu. Yakhruju min butuni hasyarabun. Lebah, keluarkan pada perut kamu minuman. Allah kata minuman daripada perut lebah. Keluarkan dia, wahai lebah. Mukhtalifun alwanhu, berbeza warna. Madu beza kan? Ikut jenis lebah, ikut jenis madu pokok, ikut cuaca setempat. Fihi shifa'ul linnas, pada madu penawar manusia. Allah sebut. Denggi terbaik, tuan-tuan. Denggi tak ada ubat sampai sekarang, betul? Masuk air je kan? Lambat, tahlil lah jawab dia. Ya, denggi lambat tahlil. Pasal darah kita jadi makin beku. Tuan-tuan bancuh. Kalau botol mineral, tuan-tuan bubuhlah 2 sudu besar. Goncang. Minum sekerap mungkin, tuan-tuan. InsyaAllah yang dalam hospital boleh keluar balik. Platelet terus naik, tuan-tuan. Ini hebat madu. Tak ada orang boleh lawan. Ini yang namanya mukjizat perubatan. Sebab tu madu yang original tidak ada expired date. Tuan dia ada. Tuan dia ada expired date. Madu tak ada. Madu takkan rosak. Kalau yang betul, ori takkan rosak. Barang dalam syurga tak rosak. Nampak tak nampak? Tak rosak, tuan-tuan. Kalau dia beku sekalipun, terlalulah. Tuan-tuan, madu yang anda jual, anda tak pasti dah berapa tahun. Lama anda jual, banyak tahun dah. Ada satu jemaah datang. Ustaz, arwah abang dia beli. Arwah abang dia mati banyak tahun dah. Madu tu duduk macam tu lagi, tak payah berpeti. Maka akhir ayat Allah kata, inna fi dzalika liayah liqaumi tafakkarun. Kata Allah, inilah tanda kebesaran aku bagi orang yang berakal. Maka ulama kata, siapa yang berakal dia beli madu. Siapa tak beli madu, tak ada akal. Wallahu ta'ala alam. Umrah 21 Januari, ana ada lagi 3 seat 21 Januari. 28 Februari ada lagi seat, dan 29 Mac Umrah Ramadan. Boleh berhubung lepas ni masa kita santapan diraja. Juga upah haji, badal haji juga ana bantu menguruskan. Boleh cerita lepas ni. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada'na lana maqamina dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la miskinan illa aghnaytah wa la dhalan illa hadaitah wa la jahilan illa alamtah wa la maitan illa rahimtah wala dainan ila qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ila qadaitah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.